مهاجرين مهاجرين وأنصار. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT yang mana Allah SWT melanjutkan usia kita, umur kita, usaha kita bersama lagi pada malam ini. Merupakan satu pusingnya yang malam Rabu kita adakan majlis pengajian berdua di masjid kita ni. Jadi Alhamdulillah dengan masa yang ringkas ni saya nak minta kepada DJ kami Allah Ta'ala sebagai sambungan daripada yang kita belajar 2 bulan dulu lama sikit. Yang kita dengan 2 bulan dulu ni kita selalu kata Islam dia mengandungi 3 jenis agenda pokok. Sebab kata Islam dia mengandungi 3 suku jenis. Nak ingat tu semua. Sebab kata Islam dia lekat 3 perkara. 3 perkara ni dia tak boleh kurang dari Islam. Satunya dia panggil jenis hak asasi, hak tinggal tak boleh. Tinggal ni kurang ni kalau tak jadi Islam. Dia panggil hukum, dia panggil arkan. Itu orang belum. Hak yang duanya dia panggil bina dia panggil bina Islam. Apabila ada hukum dah, hukum kita tahu berlaku banyak seperti apabila ada sudah ada tak sempurna tu. Mereka diikuti dengan bina yang mesti kembali dengan terdiri pada banyak-banyaklah kita kaji ekonomi lah, agama dan sebagainya. Itu mana bina. Ada nilai dalam pada rumah, ada nilai yang tak sama sekali boleh jadi. Itu pun tak sempurna lagi kalau kita tinggal sebahagian yang ketiga. Dia panggil kata bahagian ketiga bahagian mu'ayyidah. Bahagian mu'ayyidah ni bahagian nak jaga, nak pokokkan Islam kita tu. Jadi tak jatuh, tak punah, tak dihina, tak leket, tak jadi rusak dan tak jadi kata Islam ni tak boleh tunjuk pada tak boleh tunjuk gambar baik pada dunia. Tak boleh jadi mana kena ada mu'ayyidah. Apa mu'ayyidah ni? Benar nak kita nak mempertahankan Islam. Kita panggil kata jihad. Tiga perkara ni kita selalu mengaji sekali lagi lah untuk pokok ngaji kita tahu. 3 perkara ni ia benar tinggi sekali. Kalau putus satu pada 3 ni, Islam kita tu panggil tak kamil, tak sempurna. Maka itulah menyebabkan kita orang Islam terhina di dunia. Kan satu cukup 3 perkara. Tapi malah ini kita nak kecek sikit masalah yang kita dengar sudah pada ni sebuah kita kata kalau tubuh kita ni hidup dia kata pada roh, kita panggil kata nyamuk. Dan ada nyamuk tubuh kita hidup lah, berlari, berdarah, segala-galanya. Jadi hidup kita tak kena usung lah, mana jalan boleh, apa boleh. Dan kita pun masih berguna pada masyarakat dan berguna pada agama di dunia ni. Tapi apabila tercabutnya roh, maka di sana tertukarnya kita menjadi satu panggilan baru, dia panggil panggilan jenazah ataupun panggil kata mayit. Rubah nama, panggil nama lah. Bahawa panggil nama tu rubah pula kelakuan kita. Dia berat wakil mana pun tak boleh gerak nak yakin agama. Di Mekah juga Islam, roh bagi Islam, dia kata ulama kan sini kita tahu ialah kena pada kalimah thayyibah. Kalimah thayyibah
Kita balik kata Islam, kau orang. Maka nyawa Islam nak hidup. Nak jadi Islam, pasal tak pakai mayat tadi tu, dia kena roh ni hidup. Dia kena roh ni ada. Apa kalimah tayyibah, dua kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dengan hidup. Kenapa jadi roh sangat besar yang peranan? Jawab malam ni kita nak tahu. Dua, tiga, panggil tiga letak tinggal kalimah. Pertama kali yang sudah kita dia tuan upah kita nampak kata dalam kalimah la ilaha illallah yang terkandung di beberapa kalimah saja. Tak ada orang tak ingat kalimah ni. Bahkan diucap oleh setengah orang bukan Islam pun tak dibuat apa. Nah, dalam kalimah la ilaha illallah ni dia mengandung satu kalimah yang penting dalam nak hidupkan Islam dalam kata Islam sebagai yang bernyawa tadi, iaitu kalimah ilah. Ilah ni kalau kita tengok dia mengandungi tiga huruf. Adanya alif ataupun hamzah, ada hamzah, ada lam, ada ha. Itu ilah. Kalimah ilah ni dia arti dia kita tengok di sudut bahasa orang Arab tu. Kita nak erti kalimah ilah, kita kena tengok orang Arab sendiri dia erti tu mana kalimah ni. Di sudut bahasa orang dia sendiri dia ada cari hati dan dia ada guna mari dalam hidup dia dari daun. Maka ilah ni pertama kali dia kata artinya kalimah ni apabila seorang tadi dia berasa senang hati. Itu makna ilah juga. Apabila dia berasa senang hati, sebut ilah berasa senang hati, berasa setuju hati, berasa puas hati, berasa cukup, tak ada korban dalam hidup. Maka benda yang berasa gitu tu, benda tu adalah martabat ilah. Tak kira orang kayu ke apa ikut kata kita asal berasa gitu. Kalau bahasa kata berasa senang, berasa puas hati, berasa menonton, berasa sejuk hati. Oh, saya mau sikit berasa dengan lemonan. Ikutlah kata-kata. Mula berasa dah betul tu, itu sebahagian pada arti ilah. Tu ulama yang upah orang Arab dia faham itu sebab dia takut sangat nak kata kalimah ni awal-awal Islam. Kerana dia penting makna dia. Yang dua ilah ni juga arti dia kita minta lindung, minta jauh, minta tolong, minta lepas pada susah. Kalau kita rasa nak minta ni cari benda tu martabat ilah. Masa kita ni masa buruk ni masa sekabunan jumpa sikit. Rasa tak ni, rasa awak enak, rasa macam-macam. Kalau kita bertumpu benda tu betul-betul dengan pasal lagu ni, berarti makna ilah ada di belakang. Ada dua. Yang ketiganya ilah arti dia apa? Arti dia bersangat-sangat ingin, kalau panggilkan sangat rindu, sangat-sangat no artinya pergi pada tupu pada benda itu makna ilah juga. Arab kata apa? Isyaddat syauq, bersangat tercinta ni. Oh, ingat. Al-Hidab. Kalau dia ni tak ada kuasa kita di hari ni, masa saya Allah kita naik martabat tinggi. Itu martabat ilah. Kadang-kadang naik martabat ilah. Makna segi lugawi dia. Satu lagi juga makna ilah dia kata artinya kita berasa kita sebahagia pada dia. Kita rasa kita ni anak buah. Kita rasa kata anak tangan dia. Kita rasa kata tak lucu dengan dia. Perasaan ni orang yang kita ada perasaan kepada dia tu ataupun benda yang kita ada perasaan lagu ni kepada benda tu, maka benda tu menempati mana ilah. Buat mana ilah. Dan di antara mana ilah juga iaitu sanggup diri kita untuk nak berani hamba ke benda tu. Hamba ke orang, hamba ke pekat, hamba ke parti, hamba ke khasmat, macam-macam. Hamba pada mesin sisi misalnya, rasa nak hamba. Sanggup nak bunuh orang Islam 500 lebih misalnya. Sanggup rasa dia hamba, maka benda tu nak tambah ilah. Tengok. Di kelimah sahabat besar ulama balik atas poroh tadi. Hari ini kita nak cuba main sakarah kata benda ni nak hidup dengan kita lagu mana. Dan terakhir mana ilah juga. Ialah di antara apabila kita berasa susah, kita ingin nak berlindung dengan benda tu. Maka semua benda ni kelimah bahasa pada segi luasan itu, maka dia tercacatnya dalam Al-Quran. Nawayak kata Tuhan pun mari terima. Mana Tuhan pun seolah-olah kata mari turun kabrak rong. Lepas Tuhan kata makna-makna orang Arab faham, sebut 2-3
tempat kalau hal itu Tuhan terima makna tu. Makna jelas syukur. Tapi makna tu Tuhan yang kata hak Tuhan bukan benda lain. Pasal tadi tu kalau ada lagi tu belakang molek lima kali tadi, 6 kali tadi, tapi kena letak pada Tuhan, pada Allah. Maka satunya dia kata hak rasa kata puas hati, rasa senang hati, rasa senang hati, rasa puas hati, rasa ada rasa haru-haru ada rasa senang apabila lagi cari benda tu. Apabila mai gantung benda tu, tapi ikutlah macam-macam kita takdir kita. Maka benda ni Tuhan sebut dalam satu ayat. Nah, dua ayat Tuhan sebut. Ayat pertama, ayat 28 surah Arab tu Tuhan kata ala bi zikrillah. Tak ke kalau bahasa kita kejap namanya. Tak ke dengan kita sebut nama Tuhan ala bi zikrillah. Tak ke dengan kita sebut nama Tuhan tu Tuhan kata dah tempat ini dulu. Rasa hati tu rasa senang. Sebut tu ya rasa senang. Ingat yang wajib. Kalau dia ada dulu rasa senang. Hati rasa senang. Tapi hal ni Tuhan yang kata sebut Tuhan rasa senang. Maka kelima rasa senang ni setengah daripada arti al-ilah yang mengandung kata la ilaha illallah. Itu satu ayat. Satu ayat lagi Tuhan kata dalam surah Al-Maidah ayat 23, Allah kata wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan dia wasa Rasulullah diri pula dia pada Tuhan. Tapi syarat dia beriman. Dua ayat ni lah bukti kata arti ilah tu di antaranya rasa senang hati, rasa berpuas hati dengan satu-satu benda. Tapi hak Tuhan nak suruh berpuas hati dengan Allah. Karena makna ni makna Tuhan. Dan tak boleh puas hati kepada orang lain kepada Allah. Yang kedua, di antara makna juga kata apabila dia rasa susah dia cari kuasa nak dicari benda tu, cari benda ni, cari tempat tu, cari benda ni, sesuai lepas pada kesusahan. Maka benda ni Tuhan royak juga dalam surah Al-Jin ayat 18. Dia kata wa annahu kana rijalun minal ins, ada segolongan pada manusia ya'uduna bi rijalin minal jin, buat dia suka ni dia benar dia cari minta tolong dengan rijal dia minta tolong buat jin tak apa tengok fazaduhum rahaqa. Nah, itu dah antara dia kata makna ilah Tuhan itu berasa nak minta tolong. Maka benda minta tolong ni Tuhan royak kata makna ilah sini hak Tuhan bukan hak orang lain. Kena minta tolong dengan Tuhan dulu dengan Tuhan pada Tuhan. Wa anna al-masajida lillahi wa la tad'u ma'allahi ahada. Satu ayat lagi dia kata surah ini juga ayat 18. Sesungguhnya masjid Allah itu punya Tuhan, maka janganlah kamu berseru berdoa ataupun minta bersama Allah lain pada Allah. Itu nak kata makna la penilah. Dan satu lagi juga waktu kita susah ataupun kita sangat terkasih, suka benarnya, rasa nak hidup dengan benda tu, rasa nak pergi cari benda tu, rasa ingat ke benda tu, rasa tak kena. Macam-macam lah kalau kita tengok program kita ni setengah. Rasa tak kena, rasa lekat lagi, orang tua, orang biasa duduk berjalan dulu-dulu. Duduk berjalan kita tak sihat, rasa naik kau tak naik target, duduk ke berpuasa tak senang, dia tak ada tingkat lagi. Rasa kasih lagi. Maka benda-benda lagi ni Tuhan kata hak Tuhan juga. Walladzina aman. Orang yang beriman. Orang beriman ni pun asyaddu hubbalillah. Makna dia ni orang beriman hak mengerti, hak sungguhnya mengikut Tuhan gambar dalam ayat ni, iaitu adalah orang yang bersangat cinta dia kepada Allah SWT. Hati dia ingat ke Tuhan. Apa susah dia ingat Tuhan. Senang ingat Tuhan. Di waktu mana saja dia berada ingat Tuhan. Dia sore ingat Tuhan, ramai Tuhan, ingat Tuhan semua. Itu dah antara dia kata cinta dia terlalu tinggi kuatnya pada Tuhan. Itu makna al-ilah. Apabila dia kasih kepada Tuhan, cinta pada Tuhan, maka Tuhan bercinta pada orang itu. Dan orang itu pun dia cinta pada Tuhan kemari. Kasih kemari lah yuhibbuhum wa yuhibbun. Nah, itu di antara Al-Quran mari sokong makna segi orang Arab hebat. Satu lagi pula ayat Al-Quran daripada surah Az-Zumar ayat 24 sampai ayat 26. Tuhan nak wilampok pada kita kata Qul aqawirullah. Tuhan perintah pada Nabi Muhammad, adakah lain pada Allah? Bilanya ada
a'budu ayyuhal jahil. Justru aku nak beribadat orang jahil. Walaqad uhiya ilaika, sedangkan diwahyukan kepada engkau, wa ilal ladzina min qablika, dan kepada mereka yang dulu pada engkau, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka. Jika kamu bersyirik dengan Tuhan, Tuhan royak sendiri. Tak kira lah syirik mana-mana. Maka di antaranya syirik yang kita takut dulu, syirik kecil. Maka Tuhan kata la yahbatanna 'amaluka. Amal kita akan rusak dan punah. Wala takunanna minal khasirin. Dan kamu semua akan jadi daripada golongan orang Yahudi. Bahkan Tuhan kata ada kata Tuhan tanya saat ni, pada Tuhan sudah suruh orang suruh beribadat, orang jahil. Orang biasa ajak ibadat, ajak doa, ajak patuh, ajak kasih, ajak tepuk mana dulu saat ni. Ajak berkuati pada benda-benda ni. Seolah-olah ajak mai pada Tuhan dah. Itu yang Tuhan kata ibadat saja sebab mana dia luas ni. Maka Tuhan kata bal Allah fa'bud. Allah hendaklah kamu tanya fa'bud, hendaklah kamu beribadat. Wa kum minasyakirin, dan hendaklah kamu jadi orang yang bersyukur pada Allah Ta'ala. Buku ibadat kena seluruh ulang kepada Allah Ta'ala. Itu makna hati. Dan di sini kita tengok jalan ilah tu pula itu dah mengaji makna. Dia mengandungi makna makbud dan tak ni kelima ilah. Alif apa ni alif ataupun hamzah lam ha tu. Kalau kita kata la ilaha ha ilaha bermula satu, itu makna dia. Kalau yang dua kita nak ngaji pula sikit-sikitnya, dalam kelima ilah tu dia mengandungi makna makbud. Makbud makna yang diibadat, yang kita tuju hati kita, yang kita panggil tuju niat kita, yang kita tuju kosak kita, yang kita tunduk dahi kita, yang kita rokok segala anggota kita, yang kita berkata bertutur mulut lidah kita hanya kepada al-ma'bud. Ma'bud di sini pula mengandungi beberapa makna. Makna dia secara dalam kita nak faham kelimanya dia asal pada ain. Dia asal kelimah ni asal pada ain ba dan. Itu asal kelimah Arab 35. Kalau itu kelimah ma'bud ni, apa kata makna dia di sudut bahasa orang Arab faham? Kita kena tengok orang Arab faham. Dia faham kelimah ma'bud gapo? Satu dia faham kata ma'bud ni pada kelimah al-'abdu. Al-'abdu ni kita faham bahasa Melayunya ia adalah hamba milik. Kalau hamba ni kita hamba belaka, tapi sini maksud hamba milik. Hamba yang milik, yang boleh buat dua, yang boleh bersaka pada anak waris-waris. Dan itu makna abdu di sini. Kecil mudah-mudahnya ma'bud ni, dan pada kelimah abdu, kita ni selaku abdu, kita ni kena tahu kata kita ni hamba. Kita ni hamba. Hamba siapa? Hamba Tuhan. Wa tilka ni'matun tamannuha alayya an abadta bani Israil. Itu dia tadi. Dalilnya kata abadta ni, dan engkau ni telah engkau jadikan hamba Bani Israel kepada Bani Israel. Artinya kamu ambilnya Bani Israel jadi hamba pada dia. Itu dia. Itu nak akan kelima abadan hamba betul-betul. Bahasa hamba, bahasa nak jadi kuncai, bahasa kukuh hati nak jadi orang huruf ataupun anak buah orang. Dan boleh berkata apa, tunjuk di mana wak. Kata bunuh-bunuh. Hari kita tengok negeri Selatan hari ini, negeri Arab dia hari ini. Bunuh-bunuh tak ada kira ukur agama. Tak kira ada segi betul salah dari segi agama. Kerana patuh dan tunduk kepada ketua dia tadi, maka dia seolah-olah dia ada berhamba diri dia kepada ketua. Itu kita tengok, kita tepuk benda ni, kita rasa mudah. Tapi kalau kita tengok kejadian hari ini, amat-amat payah sekali bagi orang nak cuba bagi tegak dengan kelemahan dalam diri dia. Kecuali dia tak sanggup mati. Itu dia antara kita tengok hari ini kan. Nampak kita nampak kita hari ini. Yang keduanya, kelimah abdu ni badan, arti dia yang ibadah. Saat ini artinya hamba milik. Yang kedua artinya ibadah. Kenapa dia ibadah? Ibadahnya bocok bagi ibadah. Kita nak bahaya tak kira puasa, tak kira semaya, tak kira lah haji ke apa semua sekali, bocok je. Orang panggil yang tertinggi yang bagi ibadah ialah kita sanggup patuh dan taat tunduk kepada Allah Ta'ala. Walaupun habis duit, kita buat. Walaupun kita kena letih, kita buat.
Walaupun kita ni dia panggil sanggup susah payah pun kita sanggup. Itu arti ibadah. Maka di sini ada kita tengok alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Ya ke sini. Dia kata janganlah kamu saat itu beribadat kepada syaitan. Gapo mana dosa beribadat kepada syaitan? Berartinya jangan kamu taat dia. Jangan turut dia. Turut dia itu ibadat. Sebab arti ibadat ayat tadi makna patut tunduk. Kecek mudah-mudahnya jauh bahasa Melayu kita. Tak apa. Itu ibadat. Maka benda ni nak jauh, nak tunduk, nak patuh. Kita selaku orang beriman dengan mengaku kalimah la ilaha illallah tadi, kita kena bulat hanya kepada Allah SWT. Kalau dah benda tu benda tu ibadat. Kalau benda tu tak jangkau dengan agama, itu tak masalah lain lah. Maka di sini kalau kita tengok satu ayat lain lagi dari surah Al-Mu'minun ayat 47, nak apa kata kalimah ma'bud ni artinya ibadat. Ibadat artinya tunduk. Maka Tuhan wari ayat kata wa qaumuhuma. Dua kaum tadi lana abidun. Bagi kami mereka itu adalah abidun. Kalimah abidun daripada kalimah abadat. Arti apa abidun? Arti yang qadi'un muti'un. Arti tunduk dan patuh. Maknanya bukan kita nak faham kata ibadat masuk mari semaya saja. Itu satu daripada makna ibadat. Puasa itu satu daripada makna ibadat. Lain pada tu lagi tunduk dan patuh kepada orang itu atas kata puas hati, redha hati dan segalanya itu merupakan satu ibadat. Dibila kalaulah kepada Allah betul, lain pada Allah dibilanya salah. Di antara lagi makna al-ma'bud sini daripada kalimah ibad tadi ialah artinya muazzam, mukarram, makna besar dan mulia. Kita besar, kita mulia kan benda tu. Itu juga arti ibadat. Seperti kita besar Tuhan. Kalau kita besar pada lain pada Tuhan, kita ibadat tu. Ibadat juga besar. Besar manusia sama manusia besar kan. Satu ideologi besar ke satu-satu lebih pada Tuhan, maka itu merupakan satu ibadat dengan kita tak khabar di segi makna orang Arab. Maka yang keempat arti dan laginya iaitu lazimahu walam yufariqu. Arti ibadat sini buat semua tak jauh tinggal, buat cara yang panggil istiqamah. Duk buat benda tu cara istiqamah, buat semua, maka itu merupakan ibadat juga. Maka benda tu seolah-olah jadi ibadat. Cuma nak molek tu tengoklah waktu siapa. Kalau waktu tu itu jadi benda baik, ibadat itu baik. Tapi kalau buat pada benda lain pada Tuhan, itu merupakan benda yang tidak baik. Itu disebut makna panggil ma'bud di sudut bahasa. Kita tengok pula ma'bud di sudut Al-Quran. Dalam pandangan Al-Quran tak boleh ma'bud. Kita kata la ma'buda bihaqqin illallah. Kita kata makna la ilaha illallah. Kita tahu belaka makna dia la ma'buda bihaqqin, tidak ada benda yang kita gapo. Itu pasal tadi. Tidak ada benda yang kita nak sanggup jadi hamba pada dia. Tidak ada benda yang kita sanggup nak taat dan patuh pada dia. Tidak ada benda yang kita nak besar benda tu. Tidak ada benda yang kita tak nak melazim diri dengan benda tu kecualinya illallah, Allah satu. Itu makna yang utama. Itu di antara kita tengok mana segi bahasa orang Arab. Maka semua benda tu merupakan Al-Quran. Ada ayat juga di antaranya surah kita selalu ingat, selalu dibaca surah ni, surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Dan yang kedua kita tengok dalam surah Al-Imran ayat 32, buku faham buku ma'bud ni juga qul atiiullah wa rasul. Buku taat ni hanya kepada Allah dan kepada Rasul. Itu taat mutlak. May yuti'ir rasul, siapa dia yang taat pada Rasul, maka orang itu seolah-olah bakal taat Allah, dia sudah taat kepada Allah dah. Taat pada Rasul itu otomatik sudah dia taat kepada Allah sudah. Itulah yang kata makna al-ma'bud. Dan makna al-ma'bud lagi mengikut Al-Quran
Tuhan kita dalam surah Baqarah ayat 255, wa huwal aliyyul azim. Yang paling tinggi dan yang paling maha mulia besar sekali adalah Allah SWT. Hak lain itu berasa lengket. Kalau dia besar itu kan jangan berasa besar. Cuma kalau benda tu ataupun kalau orang tu kalau ataupun ikutlah apa saja dia memberi maslahat, memberi faedah pada agama Islam, kita mesti benda tu kita usaha kita lakukan. Tapi kita tak besar benda tu lebih pada Allah. Kita menapa? Macam-macam lah dia hari ni ada kemarin ni besar kita tengok kerana berlaku bagi bertukar di kita ni orang yang terbesar, mana orang punya peranan juga. Tak besar-besar juga. Maka kita besar-besar juga. Maka benda tu tak salah kalau kita hanya kata-kata benda tu dia bermaslahat pada Islam lebih banyak. Tapi kita berkestakat bukan lain sampai peringkat kata dia tak adalah lebih tinggi, lebih besar pada apa yang kita taat dan pasal Allah. Itu tak salah. Nah, takut kita terasa kata kasih. Aku itu sebut makna dia tadi. Takut masuk dalam kata makna kita ni tunduk. Rasa nak jadi humbuk. Rasa nak wahti. Kalau bahasa saya kata lorak pada benda tu. Rasa kecu hati. Itu lain tu, tinggi dah tu. Itu yang bagi mula tu, tinggi lah bahasa kita. Rasa kecu hati yang tak ada. Kalau yang jauh ni bahasa sedar. Itu mula tu. Bagi mula makna-makna tu seru masuk dalam tubuh kita dengan kita tak sedar, kita tak kabar. Benda ni kita kena pakai jaga lah. Kerana kita tahu dah awal tadi kata kalimah thayyibah merupakan roh yang kita nak kecek banyak lepas dari buku Islam. Nah, benda ni roh. Roh nak jadi roh. Yang ada tak roh, maka Islam dia ada Islam. Sebab orang jadi orang mati. Apabila jadi orang mati, tak jadi orang yang mempunyai nilai yang tinggi di sisi orang ramai. Walaupun dia orang kenamai, tapi apabila sudah tercabut nyamuk, kenamai dia tadi itu hilang sekali dengan nyamuk dia tercabut. Dan sebagai Islam itu agama yang paling tinggi. Kita tahu berlaku. Semua kalau tanya budak tahu berlaku Islam tinggi. Tapi hari ini roh Islam itu tak berperan. Maka hak tinggi berhilang kalau dengan roh tak berperan tadi, maka jatuhnya orang Islam, jatuhnya hina, jatuhnya orang panggil tak di sana tinggi oleh orang-orang bukan Islam. Bukan orang Islam sendiri pula menyakiti sesama orang Islam. Kita yang negara ada bilang, kita tengok belakang. Nah, itu di antara makna yang kita pernah faham dalam kelima kata la ilaha illallah tadi. Kelima ilah sendiri pun kita pernah faham. Dalam ilah itu ada makna al-ma'bud dan ma'bud itu ada juga makna yang kita sebut tadi. Ikhwan yang dirahmati Allah sekalian. Selain pada itu kita pernah faham kelima la ilaha illallah tadi. Dia mengandungi, dia panggil kelima awal bagi orang-orang yang nak terima Islam sebagai agama. Kita tak terasa kerana kita mari pada ibu bapa Islam. Tapi kalau bagi orang yang belum Islam, apabila dia nak terima Islam, kalimah yang awal-awal mesti diucapkan oleh mereka, iaitu kalimah thayyibah ni. Dan kalimah yang dia nak ucap ni, dia mesti kena dimulai dengan kalimah asyhadu. Kita nak kaji kalimah asyhadu sikit. Nah, asyhadu dia berkata. Apa arti asyhadu? Saat ni kalimah la ilaha illallah kita faham dah lah sekali tu. Dengan cara yang tak lebih bila pun kita faham makna peranan dia dan sebagainya. Sini kita nak faham kalimah asyhadu. Kenapa nak kata asyhadu alla ilaha? Apa makna asyhadu? Asyhadu di sini kalau tengok di sudut bahasa dia kata mempunyai tiga makna yang penting. Tiga makna yang penting dalam kalimah asyhadu. Yang diguna oleh Al-Quran. Quran diguna makna asyhadu. Asyhadu makna kalimah syahidah. Quran guna tiga makna yang penting. Kita nak ingat ni kita mengucap semua la ilaha illallah. Kita mengucap nama asyhadu an la ilaha illallah tapi kalimah asyhadu kena ingat boleh. Karena kalimah awal masuk kepada agama Allah. Maka asyhadu yang pertama Tuhan gunanya Tuhan cerita dalam surah Al-Mutaffifin ayat 21. Tuhan katakan yashhaduhul muqarrabun. Kalimah asyhadu sini dengan maknanya musyahadah. Artinya apa musyahadah? Maknanya tengok. Tengok lihat dalam buka apa kita ada buka
dia kata hakikat min la ilaha illallah. Tapi kalau kita gaya asyhadu ni bagi orang yang awal-awal Islam dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah. Dan tadi ni ulama cuba kupas gapo boleh nemoi asyhadu. Sedangkan kalimah thayyibah mula pada la ilaha illallah sekatu. Apa dah? Mula kalimah thayyibahnya situ. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi kenapa nak kata asyhadu? Itu soalan. Maka jawab dia tak membuat pada kita mana. Karena punya makna dua tiga perkara pentingnya. Dan boleh kita bahas itu, ninya punca kata asyhadu. Asyhadu alla tu nak kata asyhadu. Sama ada pada Allah pun nak kata asyhadu. Pada Nabi pun nak kata asyhadu juga. Dua tu apa arti tersebut. Baik, terima kasih. Ada pun kalimah yang kita nak ucap kata siapa dia akhir kalam dengan kalimah kata la ilaha illallah dan kalau jannah tu waktu kalimahnya kalimah thayyibah. Dan dah nak. Ada lain lagi. Okey dah. Ya kalau kita dengar kita tak tahu bukan tak yang benar-benar dari kita. Ya berada benar-benar maaf kita sendiri tu. Waktu baik hati ni kita tukar kira sini sikit. Ada soalan lain ataupun nak tambah tak apa? Tak. Ya. Hukum mimpi. Kita berasa gitu ya. Ya mimpi ni ya ru'yah dia asal semua ya ada. Sebab kata ada tu mimpi Nabi Ibrahim sembelih anaknya Nabi Ismail mimpi dia. Tak ada. Pakai mimpi tu nawak kan? Nah yang kata asal mimpi tu ada. Tapi mimpi yang dibilangkan mimpi tu mimpi benar dan mimpi para nabi tak ada. Mimpi orang Nabi tak adalah bila benar. Dan kalau mimpi orang biasa ni kena tengok pula lah satunya. Waktu dia nak tidur di awal dia kira di awal lagi. Dia ada wudu kita. Ada dulu dengan syarat orang nak tidur tu lah. Macam ada orang wiring ke apa hal Nabi ajar kita. Kalau dia ada dulu dengan benar-benar tu mimpi baik, maka benar tu berdoa agar semoga jadi baik. Tu yang kita ada situ ya. Sebab benda baik. Tapi kalau benda tak baik, diajarnya supaya kita minta pelindung kata auzubillah. Paling kurangnya kalau sedar kita buat syarat tu lah tu paling kanan paling kiri, kalau kiri paling kanan. Dan tak yakin kalau benda tu kata benda tu boleh buat pada kita. Kata tu. Karena kita satunya bukan dia. Yang dua pula kita naik sampai martabat rajul soleh. Kalau rajul soleh tu mungkin mimpi dia tu sebahagian betul. Tapi kena tengok mukadimah lagi, mukadimah belum nak sampai mimpi. Hukum mimpi pun jadi tertenang juga. Pasal pakam mimpi belakang tu. Hati jadi punah. Siapa tertenang aku mana? Bawa satu kertas tulis orang mimpi di Mekah. Pasal mimpi lain tak royak. Mimpi royak Mekah lalu. Mimpi di Mekah tak ada dekat sikit hari. Dia cari nama yang mereka dengan agama yang kemas yang mimpi tu. Lepas tu dia Allah bawa yang baca kena tulis 20 kali pada mimpi yang tak ni kena sebab orang nanti cari ekor kena lain tu lagi. Tak ada buat pakai dalam malam tu kena tulis ke mai sini. Kau mimpi dia. Lepas kena tulis 20 lah pula kena. Tak kena buat pakai kau. Lepas tu dia panggil pergi benda lain masuk. Kononnya sekadar tu tak penting. Itu dia panggil habibi. Lain lagi. Allah alam pada itulah saya lapar mimpi itu. Kalau kita tak apa lagi masa saya nak ayat sini ya, kata betul malam sangat ni. Kenapa saya nak betul menani di awal menani perangai ni? Kita jangan ingat kita seorang baik. Saya nak situ ya. Kita tak apa kita ngaji 80 tahun. Saya nak bahas sini je. Kita ngaji 80 tahun. Kena setengah tu duk pondok orang lama tu.
duk ulang kali 20 kali, hari kali terbilang kita. Saya tanya diri saya sendiri, koyak ke anak apa kali? 5 ilah koyak betul. Anak situ dekat Aceh. Karena hati bagi nyawa bagi Islam, kita koyak betul ke anak itu. Ilah dek makna gini dek ilah ni. Sebab apa ilah Allah orang Islam nak kata belaka ni. Ilahnya makna gini menurut orang Arab 1, 2, 3 ini. Kita nak situ. Benih pak kita. So, yang kedua pula, kesal dia orang apa ilah kita, nombor orang apa kita tanah. Dia mau tanah dulu berat. Duk kalau patung tanah gapo semua rata gapo berat lah. Bagi kita rasa tak apa, memang kita orang kita umur apa, kita rasa pada alhamdulillah tak apa, banyak dapat kalau kita lepas lagi. Tapi orang yang kita nak ngasuh lah ni. Anak kita ke, anak buah ada dengan kita ke, anak tangis ada kerja dengan kita ke, berapa kali kita royak dia ganti hati. Itu kita nak, saya betul nak situ. Paling gue rasa nak kecek benda ni. Sebab kena bahaya Allahu ghayatuna. Ni langkah pertama kita nak kecek selain nak kecek. Allahu ghayatuna. Tuhan dia tujuan kita. Mana royak Tuhan nak royak sikit-sikit. Bahaya dulu. War rasul qudwatuna. Setakwa yang dua kita nak kecek buku rasul. Pak kita nak baca siapa? Orang keliling umur royak lagi. Anak kita sendiri. Kita rasa wasai dah. Ngaji yang lama nak dia baca sikit kuasa dah. Oh, tu mau jaga aku mama ya rumah. Ambo dekat kita belakang. Tengok anak rumah sekolah. Dia ni tak ada game, tengok pun pas komenek. Ni duduk lagu mana tak tahu dia masuk sekolah. Bimbangnya. Tapi hal buku tak kecek malam ni ada apa orang ni. Ada kita nak cerita mama ngajar ni buat ni nak wis apa sih. Bila rasa kata tunggu kita tak payah pakai koyak. Pasal royak ke mana kita pakai ngaji tambah kita royak antara kita faham. Pasti kalau bahasa bayar kita kumpul adik-adik anak-anak kita sampai kita main kecek hati kata. Dia tahu. Kata ni limau ni yang besar sangat dari Islam. Ada limau ni ada nak baca syurga. Kita semua tu kata baca. Kok mana jadi nak baca syurga? Kapol lah kita. Amdan ni patut kita royak orang-orang kita. Padahal gambar anak saja orang nak kerja kita tu. Pagi-pagi, pagi, tak ada aja goyak dia. Kita rasa kita goyak dah. Dia mari rasa buat orang tak ada mau beli apa kita duduk senang. Kita kecehan sikit. Goyak dia insya-Allah. Kalau dengan kita, rasa kelima ni penting. Dia kelima ni penting. Kita tengok dari masyarakat, aku nak pergi di mana? Mau kita pergi tengok nak pergi ke mana? Di sekolah, putih tu. Nak pergi di mana? Ibu kita tengok benda wakil asing kita tengok sini. Kita nak akan baik mula diri kita mula anak. Dia panggil melalui tarbiyah orang kita bawa jaga kita dekat dulu. Anak kita pertama kali, isteri kita pertama kali. Jadi lepas dah tu orang kat kita biar kalau kita jadi tokan nak balik kita anak kita ayah rumah. Nah, kita duduk dengan dia semua. Dia benar. Maka inilah tiga sikit kita boleh faham. Kita berasa kata amanah kita ni kita rasa. Sebab pahala ni kita nak kecek kesal dia. Buah-buah anak baik mari pada kelima ni dia tertanam dalam tubuh hati kita dan dia disemat dengan baju-baju ibadat yang bersih, yang suci, yang jauh pada syirik tadi. Maka buah apa ni iman pada sini lima tayyibah kita faham dia akan tumbuh buahnya. Dan buah tu ni kita ulama ubah kita dengar. Insya-Allah kita akan kecek ni minggu itu lagi boleh. Dan pada ni malam ni kita masuk pun dah dapat. Kalau itu salah dan tersilap sekali lagi, ayuh ni selaku panggil zakarah yang bukan ajar sangat. Supaya kita ni boleh panggil pakak-pakak peringat kita benda ni, benda kita berlaku dan mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat. Aku lupa lihat astagfirullah li wa lakum wa qawmi bil amri wa qawmi bil Allah innahu rasul. Bilik tu mana dia? Kita setengah tengok lihat, kata lihat, lihat. Tengok bilik macam-macam lah bahasa kita kecek lagi kita ni. Itu makna asyhadu. Jadi yashhadul muqarrabun ni orang yang muqarrabun yang selalu dia panggil berdamping diri dia kepada Allah semua buat ibadat dekat Tuhan semua ibadat dia ni. Orang ni Tuhan royak kata yashhadu, dia akan boleh tengok Tuhan. Nah, dia akan rasa.
tu dah antara asyhadu tak mana. Makna yang keduanya asyhadu tu dengan makna syahadah, di makna tinggi sikit. Syahadah ni maknanya apa syahadah? Iaitu makna saksi. Syahadah. Saksi. Apa saksi? Kalau jadi saksi orang tu. Saksi orang jami orang tu, jami orang tu. Nah, maka Quran ayat dalam ni surah At-Talaq. Nah, hari ayat dalam surah At-Talaq ayat nombor 2. Saya kata wa asyhadu zawi adlin minkum. Hendaklah kamu daftarkan dua daftarkan apa? Orang adil yang mempunyai apa ni saksi yang mempunyai keadilan. Makna situ saya ada makna saksi. Saya usul ambil orang yang saksi itu orang yang mempunyai keadilan di kalangan kamu sendiri. Makna asyhadu satu kita makna kita yakin kata kita akan bertanggung Tuhan sampai satu masa. Bukan di sehari ni mati kita balik surat merah kita dengarnya kali kan. Tapi tengok pasal kita boleh nak rupa tak boleh nak wayak dia dia. Benda tu kita kena jelas tu. Yang keduanya buku saksi. Maknanya kita bersaksi. Kalau tu kita dah selalu dengar kata asyhadu aku bersaksi mana aku jadi kaya, aku jadi saksi dengan Tuhan. Sanggup kata kita jadi kaya dengan Tuhan. Kata la ilaha illallah itu antara makna itu. Dan makna yang ketiga, makna yang ketiga bagi makna asyhadu ni juga iaitu makna al-halaf. Apa al-halaf? Arti bahasa Melayu yang mudah-mudah iaitu bersumpah. Kalau kita bersumpah taubat, lidah, jajeng kita kata citu cini sumpah. Itu makna yang ketiga. Jadi yang makna yang ketiga ni Tuhan royak juga kelima tulah ni, tapi ada juga pakai makna bersumpah. Seperti Tuhan cerita dalam surah Al-Munafiqun ayat 1 nombor 82. Tuhan kata iza ja'akal munafiqun, apabila datang kepada Muhammad orang munafik, qalu nashhadu, mereka itu berkata nashhadu, aku bersumpah. Bukan aku saksi situ. Nashhadu itu mana aku bersumpah. Supaya annaka la rasulullah, mu ni adalah rasul Allah. Yang bersumpah dengan Nabi gitu. Berani apa Nabi? Sumpah. Kata engkau ni Muhammad rasul Allah, dia bersumpah. Tapi Tuhan katakan wallahu ya'lam annahu wallahu ya'lamu annaka la rasuluhu wa wallahu yashhadu innal munafiqin. Tetapi Allah bersumpah, Tuhan bersumpah balik. Kata innal munafiqin, sesungguhnya orang munafik itu lah kadzibun, pembohong, dusta. Sumpah yang mana berupa lesuk. Apa itu Allah pun, Allah pun, wallahi pun, orang Arab semacam sumpah. Ini kelima asyhadu. Maka 2-3 kelima ni apabila kita faham, kita kena masuk makna ni dalam hati kita waktu kita kata asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu. Satu kita kena rasa kata syahadah. Nah, kenapa temu syahadah? Yang keduanya syahadah, yang tiganya bersumpah. Itulah yang kata kesannya besar buku asyhadu. Sebab itulah di antara orang Arab di awal-awal kita dah tahu belakang ceritanya tak jauh kata kelimah ni mudah-mudah. Tak jauh kata ucap mudah-mudah. Nah, kenapa? Kalau dia ucap mudah-mudah seolah-olah dia terima habis, kalau-kalau dia tinggal habis kalau-kalau. Maka di sini ulama tua kita ni dia jumpa buku kita nampak dalam kelimah 2-3 kelimah 3 ibarat. Pertamanya dia kata musyahadah, kita boleh tengok annahu la ilaha illallah bil aqli wal qalbi. Kita boleh tengok Tuhan semua. Itu skema kita ni sekarang buku sebut masa tak sedap kita. Jadi benda ni kalau rasa tak sedap kita baca surah merah semula, kita baca buku merah. Baca buku merah kita nak ada lebih jelas itu. Kalau rasa tak sedap tak boleh mai apa. Yang dua syahadah, kita jadi saksi dengan melalui apa? Melalui hazza bil lisan, melalui lidah kita asyhadu, kita saksi dengan lidah kita sendiri. Siapa dia nak masuk dengan agama ni tak saksi dengan lidah dia, maka Islam tak jadi. Nah, dan yang ketiga dia kena panggil syahadah jazimah la taradud. Dia kena panggil saksi sungguh-sungguh, tak boleh nak taradud, nak ragu-ragu sikit pun tak boleh dalam hati dia. Bahkan dia saat itu seolah-olah dia bersumpah. Supaya orang bersumpah tu
Nampak dia tak percaya kita bersumpah kan. Nampak tak royak-royak, nampak tak nak percaya mana kita royak demo. Kata kita tak ada doa, ambil pakai demo tu. Wallahi pun kita tak ada macam ada. Wallahi tu hati kita ni lemah tu. Nampak tak? Hati kita bersungguh tu. Dia menolakkan apa buat kita jauh kan. Supaya juga waktu kita kata asyhadu Allah seolah-olah wallahi Allah wahid Tuhan satu. Tak ada seolah gitu. Seolah maknanya kita bersumpah lah. Sebab dia katakan tak ada orang lain. Allah satu. Seolah makna dia ketiga tu tinggi lagi. Apa yang mau kacau lagi? Tak. Kita Allahu Akbar di sini kita. Tuhan yang tak ada Tuhan yang Allah yang merupakan Tuhan yang kita patut beribadah kepada. Ikhwan yang dirahmati Allah sekalian, kerana masa kita sempit kat sini, kita nak bawa lagi satu nuktah yang terakhir kepada kita supaya kita nampak kata buat kita dia nak buat rumus daripada kata rukun hak lain lagi wapanya kelima tayyibah dua ni menjadi ruh bagi Islam. Hak lain tu lagu mana? Dia buat pakai kata gini. Dia kata kalau kita tengok kita bila sosok dia kata apabila kata asyhadu an la ilaha illallah kita sebut dengan cara sarahatan, sebut dengan cara terus mulut kita berlapar baik. Dan maka iman kita sudah pun jadilah kata kita ni beriman dengan Allah. Apabila kita beriman dengan Allah, kita bila dengan orang lain. Hak Nabi pula, bahawa kita mari asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, kita saksinya Nabi Muhammad Rasulullah dan kita bersumpah hati kita kata Nabi Muhammad Nabi sungguh Nabi Tuhan sungguh pak sungguh pernah sungguh dia kata masa dulu jalan kat guru Nabi. Kita nak buat Nabi tak pandai kan kita tak ada buku tak pandai. Kita bersumpah kata Nabi contoh apa yang sungguh sumpah hati kita. Nah, maka di sini kalau kita tengok hak lain dia masuk dalam tu cara otomatik. Hak lain lagi. Gapo? Macam kita kata lain pada tu dapat semaya. Semaya dia masuk kerana kita beriman, kita kena semaya. Kena puasa dia masuk habis satu bila di sini masuk ke semuanya ke dalam kelima la ilaha illallah tadi ataupun dua kelima syahadah yang kita namakan. Nah, maka di sini besarlah engkau gambar sini dia kata kalau kita tengok saat ada orang yang bercakap innallaha wal malaikata wal yawmal akhir wal qadar semua tak ada benda lain. Buku yang bagi beriman dengan Allah, beriman dengan malaikat, beriman hari akhirat, beriman qadar kita ngaji semua tu dah. Hari kita ngaji tu semua tu masuk dalam benda lain. Dan benda lain tu Allah sendiri pun benda lain. Kita nak tengok mata kepala kita di sini. Nah, maka di sini lah ayat pada kita kata beriman bersih kita kena pakai iman. Maka maksudnya tu kita kata termasuk yang kelima kita kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah tadi kita sanggup bersumpah dan bersaksi dan ikrar dengan lidah kita sungguh-sungguh kata itu adalah Allah merupakan Tuhan kita dan Muhammad merupakan ikutan kita, Nabi Muhammad adalah sebagai ikutan kita atau Rasul dan bagi Allah SWT. Itulah cerita yang kita nak sebut di sini. Kerana masa kita lalu sempit, mudah-mudahan kita dapat faham. Dan sebab pada ni insya-Allah kalau izin lebih lagi, kita nak mari tengok kata gapo kata apabila kita faham lagi tu kesekse atau kubik pada kita. Kesek makna buah. Saat ni kita faham baru, faham masuk dalam kepala kita, masuk dalam kepala, masuk dalam hati. Buah nak kubik mari lalu faham kita saat ni gapo kata, maka Tuhan kita ni nak ubah pada kepala kita tengok. Mungkinnya kita akan jumpa minggu ataupun di bulan lain lagi insyaallah sekali izin Allah Taala supaya kita dapat pilih di sini minggu apa yang buat kita ni ubah kepada kita satu demi satu. Mudah-mudahan kita juga dapat faham sama dengan mereka dan orang yang boleh kita ni dan kita akan jadi orang yang betul-betul sebagai mukmin beriman kepada Allah Taala yang secara bersihti jauh pada syirik dan jauh pada benda-benda menyebabkan kelima thayyibah kita akan jadi kurangnya atau besar. Itulah sekadar malam ini dapat kita salam sekiranya ada tersalah dan tersilap agar kita sama-sama beristighfar kepada Allah Taala segala apa yang baik kepada Allah Subhanahu Taala dan kita berdoalah semoga kita dapat beramal dan dapat kita
berkait dengan benda tu. Semoga selagi kita sana itu kita panggil terjamin dan kita akan hembus nafas kita terakhir dan ada kita beriman kepada Allah Taala dengan cara bulat dan tak campur dengan